nota pada hadis yang sebelum ni, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang berada dalam Google Meet kita pada malam ini, iaitu pada hadis Jibril. Pada hadis Jibril, iaitu hadis yang tersurat ataupun hadis yang bernombor 2. Hadis yang bernombor 2, iaitu hadis Jibril. Yang mana dia punya nota dia, antaranya tambahan ialah apabila Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang lelaki yang muda yang rambutnya masih hitam dengan pakaian yang bersih. Apakah dia maksud daripada itu? Isyarat kepada apa? Kata ulama, sifat Jibril datang dalam keadaan rupa pemuda, rambutnya masih hitam, dalam keadaan kemas. Itu adalah contoh di mana Jibril nak mengajarkan bahawasanya menuntut ilmu ini sepatutnya menuntut ilmu ini dilakukan seawal-awal umur kita masih muda. Kerana tu Jibril datang dalam rupa yang muda. Isyarat bahawasanya untuk menuntut ilmu, jangan kita tunggu kita berumur dulu baru kita nak mengaji. Waktu muda kita sibuk cari dunia. Jangan. Ini untuk mereka yang masih muda. Untuk mereka yang masih muda. Untuk mereka yang dah berumur, janganlah kita rasa sedih dan gelisah dengan sikap kita yang terdahulu. Maka masih lagi sempat untuk kita berubah selagi mana kita ada nyawa. Maka hendaklah kita jangan mengabaikan majlis ilmu kerana ada padanya barakah dan juga rahmah. Maka itu adalah nota yang pertama. Nota yang kedua, apabila Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam hadis yang ke-8, apabila Nabi SAW melakukan doa sebelum tidur, maka Nabi SAW telah bersabda, wa antal batin. Al-batin, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah makna al-batin? Al-batin ni menurut sebahagian ulama maknanya ialah ya'lamu kulla syai'. Allah Taala mengetahui setiap sesuatu perkara. Dan sebahagian ulama menafsirkan al-batin ini dengan makna la yutasawwaru fil bal. Allah Taala itu tidak digambarkan di dalam akal fikiran kita. Allah Taala tidak digambarkan dalam akal fikiran kita. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ta'liq atau nota bagi hadis yang telah kita bacakan sebelum. Kemudian hari ini insya-Allah kita masuk pada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Kata pengarang rahimahullah taala, kata pengarang hafizahullah taala, faslun fi anna sifat Allah kamilah. Bahawasanya fasal pada menyatakan bahawasanya sifat Allah sekaliannya adalah sempurna. Al-hadithul hadi ashar. Hadis yang ke-11. Akhbarani As-Sayyid Syekh Nur Muhammad bin Sayyid Jamali Al-Bagistani, iaitu Syekh yang dia adalah asal daripada Pakistan, yang mengajar di India dan juga di Universiti Al-Azhar di Mesir. Qal al-aslu al-Pakistani al-asal. Al-Pakistani al-asal, iaitu yang berasal daripada Pakistan. Ijazatan bi isnadihi. Boleh anda tutup kipas? Somebody tutup kipas. Suara jadi putus. Internet kereta udah okey? Dah. Yang berada dalam Google Meet okey ke? Suara sekarang ni? Harapnya okey insya-Allah. Tadi guna wifi yang kurang cemerlang. Okay. Baik. Kata pengarang, ijazatan bi isnadihi. Okey, kita ulang balik. Al-hadithul hadi ashar. Akhbarani As-Sayyid Syekh Nur Muhammad bin Sayyid Jamal al-Pakistani al-asl. Iaitu asalnya daripada Pakistan dan kemudiannya mengajar di Hind dan juga di Al-Azhar. Bi-isnadihi ila Imam Muslim annahu qala fi sahihihi, bahawasanya dengan sanadnya kepada Imam Muslim,
bahawasanya beliau telah bahawasanya Imam Muslim telah berkata di dalam sahihnya, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar wa Ibrahim bin Dinar jami'an. Maknanya ada 3 orang perawi yang mengambil daripada satu rawi. Iaitu 3 orang tu adalah Muhammad ibn al-Muthanna, Muhammad ibn Bashar dan Ibrahim ibn Dinar. Ibrahim ibn Dinar. Yang jami'an sekaliannya meriwayatkan an Yahya ibn Hammad, daripada Yahya ibn Hammad qala an Yahya ibn Hammad qala ibn al-Muthanna, telah berkata Ibn al-Muthanna, haddatsani Yahya qala haddatsani Yahya ابن حماد أخبرنا شعبة عن أبان ابن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Okey, baik. Daripada hadis ini difahami bahawasanya Allah Ta'ala itu innallaha jamil. Apa makna jamil? Di sini kita kena faham, perkataan jamil kita tak boleh terjemahkan. Bagi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamil itu diterjemahkan dengan cantik, dengan makna Allah Ta'ala mempunyai rupa paras yang cantik, yang handsome dan sebagainya. Sebagaimana difahami golongan Mujassimah. Golongan Mujassimah dia faham bahawasanya Allah Ta'ala itu rupanya seakan Adam, yakni Adam mengambil rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadu billah. Dan mereka katakan bahawasanya Allah Ta'ala itu handsome dan cantik dengan makna yang hakiki. Dia ambil makna literal dan ambil makna itu dengan terjemahannya secara literal. Ini adalah salah. Makna jamil iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jamil ni maknanya yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan segala sifat kelemahan. Okay. Dan apabila menyebut bahawasanya Allah Ta'ala yuhibbul jamal, yuhib dekat sini bukan makna Allah Ta'ala hub, dengan makna hub itu adalah suka dan sayang dengan terjemahan literal. Kerana sebahagian orang dia suka guna kalimah Allah sayang. Allah sayang. Apakah makna hub bagi Allah? Bila sebut Allah Ta'ala yuhib, apa makna yuhib? Iaitu Allah Ta'ala yarda. Allah Ta'ala meridai. Apa makna Allah Ta'ala meridai? Itu dalam kitab-kitab akidah disebut. Makna hub bagi Allah, makna rida bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu iradatul in'am. Kehendak Allah Ta'ala untuk memberi nikmat kepada seseorang. Okey, contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hadis Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya. Maknanya kalau kita berada dalam keadaan yang baik, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang benar. Dan kita berada dalam keadaan yang baik. Contoh keadaan yang baik apa? Kita menyibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Bila kita menyibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, maka kita berada dalam keadaan yang baik. Bila kita berada dalam keadaan baik, apa maknanya? Maknanya itu adalah tanda Allah Ta'ala redha pada kita. Tanda bahawasanya Allah Ta'ala redha pada kita. Maka faliyahmadillah. Maka hendaklah seseorang itu dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia syukur pada Allah. Ya Allah, syukur. Kerana aku berada dilahirkan dalam keadaan beriman dan aku diberikan himmah untuk datang majlis ilmu, untuk mengambil ilmu dan kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Bukan makna yuhib ini dengan makna infialat, dengan makna sayang perasaan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan perasaan kerana perasaan itu adalah makhluk. Wal'iyadu billah. Jadi hati-hati kita dalam bab terjemah. Perkara-perkara yang
mutasyabihat. Maka disebut dalam ni bila Allah Taala bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yuhibbul jamal, yakni Allah Taala meredai mereka yang berakhlak dengan akhlak yang hasanah. Yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Okey. Itu makna daripada yuhibbul jamal. Baik, kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-12. Faslun fi tahdhiri min nisbatin naqsi ila Allah. Iaitu fasal pada mentahzirkan ni maknanya mewaspadai. Mewaspadai. Okey. Mewaspadai daripada menisbahkan kekurangan pada hak Allah. Al-hadis ats-tsani 'ashar, hadis yang ke-12. Akhbarani al-Syekh qala al-musannif hafizahullah, akhbarani Syekh Hamzah ibn Muhammad al-Kalantani rahimahullah, tilmidh Syekh Muhammad Amin al-Qutbi. Iaitu tilmidh kepada Syekh Muhammad Amin al-Qutbi. Ijazatan bi isnadihi ila Imam al-Bukhari. Hadis ni daripada Sahih Bukhari. أنه قال في صحيحه حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. Makna daripada hadis ini ialah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Taala telah berfirman, mafhumnya anak-anak Adam ini telah melakukan pendustaan kepadaku. Yakni pendustaan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga telah mencaci aku, syatamani. Mencaci aku. Maka apakah dia mencaci kat sini? Iaitu menisbahkan sifat yang tak layak bagi Allah. Kita jangan ingat makna mencaci ni kita hanya faham kita menggunakan kalimah-kalimah sebagaimana cacian dengan makhluk. Contohnya bodohlah engkau, gitu kan. Itu kalimah cacian bagi makhluk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak semestinya kalimah yang digunakan itu seperti kalimah ini. Tetapi kalimah yang dimaknakan daripada mencaci itu ialah apabila seseorang dia menisbahkan Allah Taala dengan sifat an-naqs, sifat yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikira sebagai cacian bagi Allah. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi mafhumnya wa syatamani wa lam yakun lahu dhalik fa amma takdzibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kan. Adapun pendustaan Ibnu Adam itu, pendustaan anak Adam itu sebahagian kufar, mereka yang kafir, iaitu mereka tidak meyakini bahawasanya Allah Taala itu mampu ni maknanya berkuasa untuk mengembalikan dia sebagaimana dia sebelum ni. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan sesuatu, dan Allah Taala Maha membinasakan sesuatu, dan Allah Taala Maha mengembalikan seseorang kepada keadaan asalnya. Ini adalah di antara perkara yang wajib kita imani dalam perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa al-ba'ts. Al-ba'ts ni apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Di mana apabila manusia telah binasa di dalam kubur mereka, maka manusia-manusia ini terbahagi kepada beberapa kumpulan. Yang pertama ialah kumpulan yang jasadnya tidak binasa. Kumpulan yang jasadnya tidak binasa. Siapakah mereka? Mereka itu al-anbiya, para nabi. Para nabi jasad mereka tidak binasa. Bahkan mereka hidup dalam kubur mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup dalam kubur mereka dan mereka melakukan salat. Jangan kita sangka nabi itu walaupun nabi pada hukum secara dunia ni, di alam dunia ni sekarang ni, pada zahirnya telah wafat, tetapi jangan kita sangka mereka dalam kubur mereka dah mati. Tak.
Mereka melakukan solat. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi menyebut bahawasanya amal anak Adam ini dibentangkan kepada baginda setiap hari. Setiap hari. Jika didapati amal itu lebih banyak yang buruk, maka Nabi akan istighfar untuk kita. Nabi buat istighfar bagi umatnya. Ya Allah, ampunilah umatku di atas kesilapan mereka. Jika amal mereka itu banyak yang baik, maka Nabi SAW akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, umatku telah melakukan kebaikan. Maka apabila kita pergi ke makam Nabi SAW dan kita memberi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah, maka Nabi yarudus salam, Nabi jawab salam kita daripada kubur. Kerana itu jumhur ulama mengatakan Nabi SAW tidak keluar daripada kuburnya. Nabi SAW tidak keluar daripada kuburnya. Adapun Nabi kekal di dalam kuburnya, yusallun wa yaruddus salam. Nabi sentiasa menjawab salam sesiapa yang menziarahi baginda SAW. Kerana setiap hari manusia tak putus-putus menziarahi makam Nabi SAW. Maka di sini Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan seorang yang dah mati untuk hidup kembali dalam keadaan asal. Adapun jasad pada Nabi, mereka tidak binasa. Yang kedua, jasad yang tidak binasa ialah syuhadaul ma'rakah. Mereka yang berjihad di jalan Allah dan mati syahid. Mati syahid. Mereka tidak binasa jasad mereka. Dan yang ketiga ialah ba'dul awliya. Sebahagian para wali. Kerana apa? Kerana tidak warid dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah bahawasanya jasad para wali tidak akan binasa. Tetapi kebanyakan, sebahagian besar para awliya, apabila dibongkar kubur mereka, kadang-kadang mereka nak buat pengalihan makam dan sebagainya, maka dijumpai jasad-jasad orang yang soleh, yang wali, tidak dihancur, dimakan oleh ulat. Maka ini menjadi bukti empirikal bahawasanya ada sebahagian jasad para wali itu tidak binasa, tidak hancur. Tapi kita tak boleh kata secara 100% jasad wali tidak akan binasa kerana tidak warid dalam Al-Quran dan tidak warid dalam As-Sunnah hatta ijma'. Tetapi dibuktikan ada sebahagiannya dengan bukti-bukti seperti dijumpai jasad-jasad para awliya tidak binasa. Maka kita katakan sebahagian para awliya ini jasad mereka tidak binasa, sebahagiannya mungkin binasa. Dan apabila jasad binasa bukan bermakna binasa itu maknanya hancur, dimakan oleh tanah. Bukan bermakna dia tidak mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Hanya jasad saja yang binasa. Okay? Itu adalah sebahagian para awliya. Adapun bagi orang-orang yang biasa, kelompok yang kedua, jasad mereka akan binasa. Jasad mereka akan binasa. Dan tidak tinggal daripada jasad mereka kecuali satu benda. Satu benda. Namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni bahasa Melayu kita panggil tulang tongking. Tulang tongking. Yang hujung sikit juzuk paling kecil. Itu tidak akan binasa. Apabila tiba hari kiamat, mulanya hari kiamat. Hari kiamat ni apa dia? Hari kiamat ni ialah tempoh apabila manusia bangkit daripada kubur dan ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tempoh tu adalah 50,000 sanah. Miqdaruhu 50,000 sanah. 50,000 tahun. 50,000 tahun. Maknanya esok kelak kita di hari kiamat. Masya Allah. Kita kat dunia berapa tahun? 60, antara 60-70 tahun. Hidup kita dekat dunia ni. Bayangkan kita nak berada di hari kiamat kelak. 50,000 tahun. 50,000 tahun. Kalau kita bukan daripada kalangan yang salihin. Kalau kita bukan daripada kalangan yang salihin. Maka sudah pasti kita akan derita berada di mahsyar kelak. 50,000 tahun. Akan tetapi bagi orang-orang yang salih, mereka yang at-taqiyya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama bahawasanya tempoh 50,000 tahun bagi mereka umpama habis sembahyang asar dan tunggu masuk waktu maghrib. Allah Ta'ala yang menciptakan waktu. Maka setiap orang berlalu atasnya waktu yang berbeza. Waktu yang sama, tapi waktu tu berlalu kaedahnya berbeza setiap orang. Bukankah Imam An-Nawawi rahimahullah wafat pada umur 40 tahun? Imam Nawawi wafat umur 40 tahun. Tapi tinggalan kitab dia
yang menjadi salah satu daripada rujukan utama mazhab Syafi'i adalah terus sangat luas. Berjilid-jilid. Berjilid-jilid Imam Nawawi dengan hadisnya, syarah kepada Sahih Muslim dibuat oleh Imam An-Nawawi. Dari mana datang kekuatan Imam Nawawi, keberkatan Imam Nawawi? Kerana dia adalah waliullah. Dia adalah waliullah. Maka waktu yang berlalu bagi dia tak sama dengan 40 tahun yang berlalu bagi kita. Kalau yang sambung masters ataupun PhD contohnya kan, nak buat thesis, satu thesis je pun kadang-kadang sampai 9 tahun, 10 tahun, 8 tahun lah, maksimum 8 tahun. Tapi boleh jadi dia extend dibenarkan sampai 9 tahun contohnya, tak habis-habis satu thesis. Tetapi Imam An-Nawawi membuat satu karya yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, menjadi rujukan utama dalam bidang hadis. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah. Bukankah Imam Abu Hanifah setiap malam akan solat subuh dengan wuduk isyak? Tak sama berlalu waktu bagi Imam Abu Hanifah dengan kita. Bukankah Sayyidina Uthman ibn Affan melakukan solat malam, satu rakaat solat, satu kali khatam Al-Quran. Kita satu kali khatam Quran, seluruh Ramadan ni pun siap bagi-bagi lagi. Kau baca satu muka, baca satu muka, baca satu muka kan? Buat macam MLM pula, bagi-bagi. Satu untuk kau, satu untuk aku. Satu untuk kau, satu untuk aku. Tapi Sayyidina Uthman satu malam, satu rakaat solat. Satu rakaat solat. Satu kali khatam Al-Quran. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Maka katanya Nabi SAW, wa amma syatmuhu iyai, adapun penghinaan ataupun makian hamun mereka kepada aku ialah faqawluhu li walada, maka mereka mengatakan aku mempunyai anak. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala telah menurunkan satu surah yang khas, suratul Ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan makna daripada ayat ini ialah Allah Ta'ala juga tidak muncul daripada zatnya sesuatu dan zatnya bukan daripada sesuatu. Dan tidak masuk ke dalam zatnya sesuatu. Maka terbatal dengan ayat ini, lam yalid wa lam yulad, i'tiqad. Yang pertama, golongan hululiyah, yang meyakini Tuhan meresap dalam sesuatu. Kerana golongan Kristian, mereka meyakini hululiyah. Kristian, mereka meyakini bahawasanya Allah Ta'ala masuk dalam badan Isa. Lalu Isa jadi Tuhan. Maka mereka sembah Isa. Dan lately, 2-3 minggu yang lalu sebelum Ramadan, dan even waktu Ramadan, ada satu kelompok manusia yang mereka mengatakan bahawasanya Muhammad adalah Allah. Barang siapa yang mengatakan Isa adalah Allah, juga kufur. Barang siapa yang mengatakan Muhammad adalah Allah, juga kufur. Tidak ada syak pada perkara itu. Kerana apa? Kerana kita mengucap 2 kalimah syahadah dan kita meyakini 2 kalimah syahadah. Dalam syahadah yang khasah dah disebut Muhammadun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Bukan wa asyhadu anna Muhammadan adalah Allah. Bukan kita meyakini Muhammad itu adalah nafsu. Kalau kita punya 2 kalimah syahadah, wa asyhadu anna Muhammadan nafsu. Muhammad itu adalah dirinya, diri Allah. Maka wal'iyadzubillah, itu adalah kekufuran yang nyata. Mengatakan Muhammad adalah Allah, kekufuran yang nyata. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian, berkahwin, beranak pinak, makan, minum, letih, cedera, sakit. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqawlu li walad fasubhani. Maka maha suci aku an attakhidha sahibatan aw walada, daripada aku mempunyai sahibah, sekutu, seperti ada mempunyai isteri, aw walada, dan mempunyai anak. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Kata pengarang, faslun fi anna Allah azaliyun wala azaliya siwa. Wala azaliya siwa. Kata pengarang, faslun, suatu fasal pada menyatakan tentang bahawasanya Allah Ta'ala itu azali, tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan tiada yang serupa dengannya daripada sudut keazalian. Baik, azali dia ada 2 makna. Azali ada 2 makna. Apabila kita sifat pada Allah
Azali ni maknanya yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Itu adalah azali. Apabila kita sifat pada makhluk, azali ni maknanya ialah lama. Old. Lama. Okey. Kalau kita boleh panggil contohlah orang Melayu selalu cakap kan bila dia nak bercinta kan, dia kata saya dah suka awak sejak azali lagi. Maknanya dia suka orang tu dah lama dah. Dah lama dah dia suka. Okey, ataupun kereta ni dah ada kat sini sejak azali lagi. Sejak dia pindah rumah lagi kereta ni dah ada. Maknanya kereta tu tersadar kat situ. Itu azali dengan makna bimururiz zaman, dengan makna berlalunya masa bagi dia. Tapi azali bagi hak Allah, ini yang kaedah dibawa dalam ilmu tauhid, ittifaqul lafzi ikhtilaful makna. Sepakat pada lafaz tapi pada makna berbeza. Ittifaqul lafzi ikhtilaful makna. Maka Allah Subhanahu wa taala azalinya makna tiada permulaan. Kata pengarang hafizahullah, akhbarani Maulana Al-Hajj Lambak. Lambak. Ibnu Ibrahim ijazatan bi isnadihi ila al-Imam al-Bukhari. Ada dua kalimah Bukhari itu padang satu. Annahu qala fi sahihihi haddathana Umar bin Hafs bin Ghiyath. Haddathana Abi, haddathana al-A'mash. Haddathana Jami' bin Shaddad an Safwan bin Muhriz annahu haddathahu an Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma. Qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها الحديث. Baik. Hadis ini menceritakan tentang datang satu kaum daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni bukan Melayu ni ada akhir zaman ni orang yang dia exaggerate. Dia kata Tamim ni huruf ta dengan mim, tanah Melayu kata dia. Itu tak betul Bani Tamim ni orang Arab, Bani Tamim. Bani Tamim kemudian datang kepada Nabi SAW dan berkata, Nabi berkata, yaqbalul bushra. Terimalah berita gembira wahai Bani Tamim. Maka katanya Banu Tamim, qad basyartana fa'atina. Engkau telah pun sebelum ni memberikan busyra kepada kami, maka berikan kami harta. Bani Tamim ni datang kerja minta duit dengan Nabi SAW, minta harta dengan Nabi SAW. Maka disebut marratain, dua kali disebut. Kemudian datang kepada Nabi SAW satu kelompok daripada ahli Yaman, iaitu Al-Asy'ariyun. Daripada kabilah Al-Asy'ariyun. Maka Al-Asy'ariyun ni masuk jumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, iqbalul bushra, terimalah berita gembira wahai ahli Yaman. Maka idh lam yaqbalha Banu Tamim. Yang mana Banu Tamim tidak menerima bushra ni tadi. Maka berkatanya ahli Yaman, qad qabilna ya Rasulullah. Maka kami terima bushra tersebut ya Rasulullah. Maka daripada ahli Yaman ini, mereka adalah golongan Al-Asy'ariyun, dan di kalangan mereka itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari, para sahabat Nabi SAW yang lahirnya daripada zuriatnya itu imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari, pemimpin akidah kita. Pemimpin akidah kita Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka
berkata golongan daripada ahli Yaman ni, satu hadis yang penting, kata mereka, ji'naka nas'aluka an hadzal amr, iaitu kami datang kepada engkau ya Rasulullah untuk bertanya kepada engkau tentang hadzal amr. Hadzal amr ni maknanya tentang apakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Dalam hadis riwayat lain sebut ditanya tentang makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya Nabi SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Nabi yang kita panggil Nabi ni adalah seorang yang fatanah. Apabila kita sebut Nabi ni fatanah, maknanya Nabi ni bijaksana. Nabi memahami soalan Ahlul Yaman. Bahawasanya Ahlul Yaman bertanya kepada Nabi makhluk pertama yang diciptakan. Tetapi Nabi menjawab dengan perkara yang lebih aula. Apakah dia perkara lebih aula? Itu tentang pencipta. Maka Nabi SAW bersabda, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Ta'ala telah sedia azali tanpa permulaan. Wa lam yakun syai'un ghairuh, dan tiada sesuatu pun yang bersama-sama dengannya. Dalam riwayat yang lain disebut wa lam yakun syai'un ma'ahu. Dan tiada sesuatu bersama-sama dengan kewujudan Allah. Yakni hanya Allah Ta'ala yang ada, tanpa tempat, tanpa masa, tanpa arah, tanpa arash, tanpa syurga, tanpa neraka. Makhluk belum ada, hanya Allah ada. Bukanlah hanya Allah ada tu maknanya Allah berada di suatu ruang dan tempat, outer space, bagaimana dakwaan sebahagian golongan Al-Mujassimah bahawasanya ada makan adami. Makan adami ni tempat yang tak ada tempat. Tempat tak ada tempat ni, kalau sebahagian orang kasar sikit, bagi penampar yang bukan penampar. Kan? Mana mungkin seorang kata tempat yang bukan tempat, benda yang mawjud tapi ma'dum. Mustahil. Ad-diddan la yajtami'an. Kaedah dalam akidah untuk kita faham dalam mantik. Ad-diddan la yajtami'an. Dua benda yang berlawanan tidak akan bersatu. Bersatu maknanya bercampur, bersatu. Sejuk dan panas dia takkan bersatu. Okey. Cahaya dan kegelapan takkan bersatu. Kalau sekarang dalam ni cahaya, kita tutup lampu gelap. Boleh tak? Gelap dalam masa sama ada cahaya. Tak boleh. Ada salah satu. Ad-diddan la yajtami'an. Ad-diddan la yajtami'an. Maka wujud dan tidak wujud, dia tidak akan bersatu. Tak akan bersatu. Wujud-wujudlah, tak wujudlah. Simple. Okey. Wujud, tak wujud. Okay, simple. Maka di sini difahami bahawasanya muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala hanya dia wujud dan tiada keraguan pada kewujudannya. Wujudnya Allah tidak seperti makhluknya yang ada permulaan. Makhluknya ada permulaan. Makhluknya diciptakan. Adapun Allah Subhanahu wa taala bukan ciptaan. Maka kerana itu kata ulama, Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Sebagaimana sah pada akal, Allah Ta'ala sedia ada sebelum tempat diciptakan. Sebelum makhluk diciptakan, Allah Ta'ala sedia ada. Maka setelah makhluk diciptakan, Allah Ta'ala sedia ada tanpa tempat. Dia tidak berubah. Kerana perubahan itu kelemahan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Yang berubah, dia berhajat kepada yang mengubahnya. Berubah berhajat pada yang mengubahnya. Contoh lipas. Lipas. Tadi elok dia berjalan, dia terbang, pergi sana, pergi sini, contoh kan. Tiba-tiba ada orang katok dia. Pukul lipas tu. Maka lipas tu pun mati. Maka mengalami perubahan lipas tu. Tak mungkin lipas tu jalan-jalan, tak ada orang katok dia. Mesti ada sesuatu yang mengubahnya. Yang mana pada makna kita, lebih afdal lagi, yang mengubah makhluk adalah pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengubah makhluk daripada tiada kepada ada. Kemudian dia mengubah makhluk daripada hidup kepada mati. Dia mengubah kita daripada segar kepada ngantuk, ngantuk pada segar, lapar kepada kenyang, kenyang kepada lapar. Maka yang berubah menghajat kepada yang berubahnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berubah. Kerana kalau Allah berubah, nescaya yang mengubah Allah itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna hadis ini sangat penting. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arasy Allah Taala itu diciptakan di atas air. Maka kata ulama, air adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Air, dia 4 makhluk yang awal diciptakan. 4 makhluk yang awal diciptakan. Okay. Yang pertama ialah air. Air ni
Air ni berada di bawah arasy. Diciptakan air, kemudian diciptakan arasy. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan Lauhul Mahfuz, dan kemudian Allah Ta'ala menciptakan Qalamul A'la, pensil yang menulis di atas Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah satu papan tulis yang besar. Masiratuhu, luasnya, lebarnya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ditulis di atasnya semua perkara. Daripada mula air diciptakan sampailah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Itu ditulis di atas Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman kepada Al-Qalamul A'la dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, "Uktub ma kana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah." Tuliskan apa yang telah berlaku sebelum penciptaan Qalamul A'la, yang telah berlaku penciptaan air dan arasy dan Lauhul Mahfuz. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah, yakni sampailah hari kiamat, iaitu yang kita cerita tadi. Ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Maka itu adalah makhluk yang pertama, dan air yang di atas tu itulah sumber hujan kita. Air yang di atas tu, yang di atas langit ketujuh di bawah arasy tu, Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minas samaa'i ma'a. Walaupun sains kata bahawasanya air ni condensation, evaporation process dan sebagainya, itu kerana kita dimomokkan dengan sains ni sehingga ramai yang tak mengetahui perkara yang sebenarnya, perkara yang benar. Tak mungkin condensation tu berlaku sehingga air tu boleh lebih daripada kandungan yang evaporate. Cuba kita nak condense satu botol air. Satu botol air, berapa hari masa yang diperlukan untuk condense air dan sebagainya. Adapun kaedah diturunkan air, kata ulama, hujan, itu air itu daripada langit yang tujuh yang atas, wa nunazzilu minas samaa'i ma'an, Allah Ta'ala berfirman, air itu kemudiannya ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin, dibawa ke awan. Dalam awan. Kemudian awan ni digerakkan oleh malaikat, para malaikat yang gerakkan awan, dan kemudiannya awan ni akan dibawa oleh malaikat ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala telah takdirkan untuk air itu turun, hujan itu turun. Maka kata ulama, hujan ni turun atas muka bumi setiap tahun hujan yang turun kadarnya sama. Liternya sama, liter air tu sama yang turun. Cuma tempat berbeza. Jadi boleh jadi hari ni 2 tahun lepas Shah Alam turun banyak sampai banjir. Shah Alam dan Lulangan. Kan? Banjir besar. Tahun ni Johor. Tahun ni Johor dan Kelantan. Kelantan tu memang biasalah selalu. Dan ada sebahagian tempat yang mungkin tahun ni tak banjir pun tahun ni. Yalah, dah Allah Ta'ala tidak kehendak banjir. Allah Ta'ala tidak memerintahkan malaikat untuk bawa awan ke situ. Tapi ada ketika yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala perintah awan diturunkan di Kuala Lumpur, banjir Kuala Lumpur. Itu cara hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa kataba fi dzikri kulli syai', dan ditulis di Lauhul Mahfuz ni tadi setiap sesuatu. Ini yang telah kita ceritakan tadi. Wa khalaqas samawati wal ard, dan kemudian Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Langit bumi ni ada 7. 7 langit atas kita, 6 bumi bawah kita. Kita berada di bumi yang pertama. Okay? Bukan lapisan kerak bumi tu, bukan. Bawah kita ada bumi sama macam kita. Sama macam kita, bumi macam kita, tapi tak ada manusia padanya. Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya berada di bumi yang pertama. Adapun bumi yang kedua, bumi ketiga, bumi keempat, bumi kelima, bumi keenam, bumi ketujuh tu, jarak setiap bumi tu 500 tahun. Perjalanan. Tak tahulah kira lah ikut by kilometer. That's why golongan barat ni, dalam masa yang sama, dia mengingkari Islam. Tapi dalam masa sama dia mengkaji pasal Islam. Kalau tak adalah hari-hari dia nak teropong. Ada tak bumi yang boleh kita duduk kan? Dia kaji. Tapi dalam Islam dah jelas bahawasanya bumi tu ada 7. Langit pun ada 7. Atas kita nak sampai langit pertama 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit 500 tahun perjalanan. Maka pada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi naik 7,000 km. 7,000 km Nabi naik ke atas. Dan lebih lagi sebab Nabi naik lebih lagi pada langit yang pertama. Sehingga ke Sidratul Muntaha. Itu adalah
bumi. Dan itu adalah langit. Dan bumi, tujuh bumi yang di bawah. Yang ada di bumi yang di bawah kita ni adalah binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia tak ada. Kemudian katanya rawi ni, sebab tadi cerita rawi ni dia ikat unta dia untuk dengar majlis tu. Kemudian tiba-tiba datang sang kata, "Oi, unta kau terlepas." Dia pun pergi kejar unta dia. Imran ibn Husain tadi, dia pun kejar unta dia. Bila dia kejar unta dia kata, "Setakat tu je lah yang aku dengar dalam majlis. Kalau lah aku boleh duduk lagi dalam tu, kalau dah unta aku tak terlepas, aku duduk dalam tu, saya aku dengar lebih lagi daripada Nabi." Tapi hadis tu dia riwayatkan takat tu je. Okay, baik, kata pengarang hadis yang ke-14. Faslun fi anna Allah mawjudun munazzahun 'anil hudud. Pasal pada menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala itu wujudnya adalah maha suci daripada al-hudud. Al-hudud ni apa? Al-hudud ni makhluk. Maha suci daripada sifat makhluk yang baharu, maha suci Allah. Baik, sebelum tu, bila kita sebut Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, maknanya kita faham ialah sifat kesempurnaan yang layak baginya. Ada sifat kesempurnaan tak layak bagi Allah. Seperti contohnya genius. Genius ni kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni genius. Tak. Kita boleh kata di sana sudah tentu ada pencipta yang genius. Tak boleh. Sebab genius ada sifat makhluk. Ada ukuran. Ada had. Genius ni kita ukur dengan kadar. Maha suci Allah. Kita tak kata Allah Ta'ala genius. Kita kata Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Baik. Kata pengarang, akhbarani Al-Syaikh Wan Umar bin Wan Ismail Al-Kelantani. Ini daripada ulama Kelantan, rahimahullah, ijazatan bi isnadihi an masyayikh Makkah. Daripada sanadnya melalui masyayikh Makkah. Daripada guru-guru di Makkahul Mukarramah. Kerana ulama kita dulu banyak ngaji di Makkah. Makkah yang lama. Bila kita sebut Makkah lama ni maksudnya apa? Maksudnya sebelum daripada Wahabi dan Bani Sa'ud menguasai Hijaz, berperang dengan kerajaan Uthmaniyah. Berperang dengan kerajaan Uthmaniyah. Maka pada zaman tu Makkah adalah pusat ilmu. Bahkan diriwayatkan 4 penjuru Makkah itu adalah mewakili 4 mazhab. 4 mazhab, yakni satu penjuru mazhab Syafi'i, satu penjuru mazhab Hanafi, satu penjuru mazhab Maliki, satu penjuru mazhab Hanbali. Kemudian dibinasakan oleh Sa'ud. Dia bunuh Ahlul Bait pada ketika itu, lalu Ahlul Bait lari. Ramai yang lari. Itu yang ada Ahlul Bait sampai ke Malaysia tu. Ada Ahlul Bait sampai ke Malaysia. Dia punya keturunan dia daripada Syekh Zawawi. Seorang Syekh Zawawi daripada Ahlul Bait. Dia sampai ke Malaysia keturunan dia. Ada duduk di Malaysia. Syekh Zawawi ni dibunuh. Syekh Zawawi ni dibunuh. Dan ketika itu British dasar dia letak Wahabi dekat Hijaz. Dia letak golongan Turki muda Kamal Atatürk di Turki untuk menjatuhkan Uthmaniyah. Itu sejarah dia. Dan diletakkan Snoek Horgenje. Tahu Snoek Horgenje? Belanda. Snoek Horgenje ni dia Belanda, orientalis. Snoek Horgenje ni, subhanallah. Kalau orang tengok dia, kita baca sejarah dia, Snoek ni orang sampai tak sangka bahawa sebenarnya dia ni orientalis. Sebab dia pura-pura masuk Islam, dia jadi mufti. Jadi mufti, orang yang alim, ulama su'. Dia jadi mufti. Bahkan berutus surat dengan kerajaan Uthmaniyah. Bahkan orang tanya hukum dengan dia. Hantar surat tanya hukum. Snoek Horgenje ni. Tapi kemudian setelah itu dia kahwin dengan orang Aceh dan dia jadi spy sebelum Belanda hentam Indonesia. Sebab tu bila Belanda masuk Indonesia, kalah Indonesia. Sebab apa? Sebab dia dah bagi maklumat dalaman. Sebab dia duduk dengan kerajaan waktu tu. Itu Snoek Horgenje. Jadi hati-hati dengan golongan ni. Hati-hati dengan golongan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan pandang ringan dengan fitnah Wahabiyah. Jangan pandang ringan fitnah Wahabiyah, fitnah Khawarij, fitnah golongan-golongan yang sesat ni. Dia akan guna apa sahaja kuasanya, apa yang dia ada untuk menyebarkan ajaran sesat ni. Sebab tu kadang-kadang kita tak sangka satu ajaran sesat yang memang kita tahu kesesatan dia. Contoh macam ada ajaran mutasawwifah, batiniyah. Kan? Tok gurunya salam dengan perempuan, berjoget-joget sana sini, siap sujud-sujud pada guru dia. Yang mana
mereka telah difatwakan sesat. Mereka telah difatwakan sesat dan jelas kesesatan mereka. Tetapi akibat bercampur tangan oleh sebahagian daripada pengikut mereka, maka qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah Taala kehendak, maka itu yang berlaku. Itu fitnah buat kita. Maka hendaklah kita remain steadfast. Kita pegang teguh dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ajaran ahli sunnah wal jamaah bukan untuk dijual beli dengan duit dan jawatan. Okay, walaupun esok kita dah besar, dah berumur, mungkin ada yang tawarkan duit dengan kita. Syekh Nizar Halabi, anak murid Syekh Abdullah Al-Harari, dia bunuh oleh Wahabi. Wahabi jumpa dia sebelum kena bunuh tu. Wahabi jumpa dengan Syekh Nizar. Bagi satu cek kosong. Cek kosong daripada Wahabi. Wahabi kan kaya, banyak duit, minyak, kaya. Dia kata pada Syekh Nizar, asalnya dia kata, jangan dedahkan pasal Wahabi dah. Syekh Nizar tak nak. Kemudian dia kata, okey, tak apa. Kalau kamu nak cakap pasal Wahabi boleh. Tapi sesama kalian je. Jangan pergi pada awam. Syekh Nizar kata tak nak. Dia bagi cek kosong. Tulis berapa amount kamu nak. 10 juta, 100 juta. Tulis berapa kamu nak. Tapi jangan cakap pasal Wahabi je. Akhirnya Syekh Nizar tak nak. Tetap juga Syekh Nizar bercakap tentang kesesatan golongan Al-Wahabiyah. Apa jadi? Syekh Nizar dibunuh. Syekh Nizar dibunuh. Dalam kereta dibunuh dengan rocket launcher. Dengan mortar. Dia bawa roket tu, naik motor. Roket pegang, boom. Dia punya kereta, insyaAllah. Syahid. Maka itulah harga mati yang perlu dibayar untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah. Jadi kita ambil ilmu daripada guru-guru kita yang bersanad kepada guru-guru kita, maka kita pertahankan. Jangan tukar jawatan, duit, keuangan dengan perkara yang kita kompromi dengan kebenaran. Hati-hati, kita akan disoal di hari akhirat kelak. Duit ni tak kekal lama. Maka katanya pengarang, ilal Imam Muslim annahu qala fi sahihihi haddatsana Harun ibn Ma'ruf wa Muhammad ibn Abbad wal lafzu li Harun qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min dhalika syai'an falyaqul amantu billah. Ini penting. Okey. Iaitu hadis yang ke-14, boleh jadi seorang manusia ini bila kita belajar ilmu akidah, kita belajar tentang wujudan Allah, tak serupa makhluk, Allah bukan jisim, Allah itu, Allah ini. Kita belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bertempat. Maka boleh jadi syaitan datang. Kerana pada zaman Nabi SAW, sahabat Nabi didatangi oleh syaitan. Buat was-was dalam hati tentang akidah. Boleh jadi datang was-was. Taklah, sebenarnya Allah bertempat. Contoh, maka itu dipanggil al-khuturu fil bal, lintasan hati. Lintasan hati bukan datang dengan kehendak kita. Boleh jadi dia datang tapi kita tolak. Bila kita tolak dapat pahala. Pahala yang besar. Bila kita tolak, datang pahala yang besar. Dapat pahala yang besar. Jangan sampai kita setuju dengan dia. Jangan sampai datang bisikan tu, kita ya tak ya juga. Kalau ya tak ya, dia jatuh murtad. Waliyahzubillah. Bila datang bisikan lintasan hati, jangan diiyakan. Kerana para sahabat juga datang lintasan hati. Para sahabat datang lintasan hati. Maka Nabi ajarkan. Dalam satu riwayat lain, Nabi ajar ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ada dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia itu apabila didatangi oleh syaitan dan bertanya-tanya dalam jiwa dia, siapa cipta langit? Maka dia jawab Allah. Siapa cipta bumi? Dia jawab Allah. Siapa cipta ni? Jawab Allah. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalqa. Fa man khalaqallah? Sehinggalah dia akan ditanya. Asalnya ditanya siapa cipta ni, siapa cipta ni, jawab Allah, Allah, Allah. Akhirnya dia akan ditanya oleh syaitan tadi. Kemudian siapa ciptakan Allah? Bila ditanya soalan ni, faman wajada min zalika syai'. Barang siapa yang dia dapati pada dirinya ada benda ni.
ditanya tentang soalan-soalan seperti ini, maka fal yaqul, hendaklah dia berkata amantu billah. Ingat ni, hafal. Okay, hafal. Bila datang bisikan was-was, disebut amantu billah. Amantu billah. Itu boleh menjaga keimanan dia. Okay. Selain daripada wirid tahsin yang kita baca. Antara yang lebih baik lagi juga kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. 3 kali. Bagi petang. Okay. Itu juga antara yang bagus untuk tahsin diri kita. Untuk pelihara diri kita. Baik, kata pengarang. Faslun fi anna Allah sami'un basirun alim. Iaitu kata pengarang rahimahullah, kata pengarang hafizahullah, fasal pada menyatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dengar, lihat dan maha mengetahui. Al-hadis al-khamis al-ashar. Hadis yang ke-15. Akhbarani Syekh Wan Ahmad Ibn Wan Muhammad Nur Al-Qadahi ijazatan bi isnadihi an masyayikh Makkah. Sama juga diriwayatkan daripada para ulama Makkah. Ila al-Imam Muslim, kepada Imam Muslim daripada Sahih Muslim, annahu qala fi sahihihi haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah haddatsana Muhammad ibn Fudail wa Abu Muawiyah an Asim an Abi Uthman an Abi Musa قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. Baik. Maksud dekat sini ialah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dijelaskan tentang ada golongan manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar mereka melakukan takbir dengan keras. Takbir dengan Allahu Akbar. Keras. Dalam riwayat yang lain, ada hadis yang sama, tapi riwayat lain. Diriwayatkan bahawasanya manusia berdoa pada Allah dengan doa yang keras. Okey, di antara adab doa dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kita berdoa dengan penuh tawaduk, dengan penuh rendah diri. Dengan suara yang merintih, dengan suara yang bukan suara keras. Ini sebagian orang, ya Allah. Kan? Ya Allah. Di bulan Ramadan ini ya Allah, berikanlah aku. Tak payah. Doa dengan cara yang lembut. Ya Allah, kamilah hamba-Mu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, kurniakan kami sekian-sekian. Doa dengan cara ini. Rendahkan suara. Jangan keraskan suara dalam doa. Jangan keraskan suara dalam doa. Maka Nabi bersabda, Ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara. Rendahkan suara. Jangan paksa-paksa, jangan keras-keraskan, tak payah, relax, tenang-tenang, jangan keraskan suara. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba. Kamu bukan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang peka. Yang peka, wala ghaiba, dan tidak mengetahui. Ghaib dekat sini maknanya allazi la ya'lam. Dia tidak mengetahui. Sedangkan kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innakum tad'una sami'an qariba, yang maha mendengar. Qarib dekat sini bukan makna dekat hissiyah, dekat jarak macam kita ni dekat kan. Tak, qarib dekat sini maknanya alim, yang maha mengetahui. Yang mana Allah Taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Makna wa huwa ma'akum aynama kuntum ialah ahata bikulli syai'in ilma. Allah Taala itu wa ahata Allah bikulli syai'in ilma. Allah Taala maha mengetahui setiap sesuatu perkara. Itu makna qarib, bukan makna dekat dengan makna jarak. Maha suci Allah. Bila kata seseorang itu mendekatkan diri dengan Allah, maksudnya ialah dia melakukan ketaatan pada Allah, bukan dekatkan diri dengan makna dekat.
hissiyah, tapi dekat ma'nawiyah. Itu bila seorang itu dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberikan semangat pada dia untuk melakukan ketaatan. Wa huwa ma'akum. Wa huwa ma'akum kat sini juga sama makna yang kita dah sebut tadi. Allah Taala Maha mengetahui walau di mana sahaja kamu berada. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Bahawasanya ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Apakah kamu mahu aku menunjukkan kamu kepada salah satu daripada khazanah. Khazanah daripada khazanah syurga. Maka berkata Abdullah bin Qais, ya, bala. Maka jawab Nabi SAW, katakanlah la hawla wa la quwwata illa billah. Ini zikir yang sangat baik. Sangat baik. Selalulah zikir dengannya. Kerana Nabi Ibrahim waktu Mi'raj, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim juga suruh umat Nabi Muhammad berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Satu zikir la haula wala quwwata illa billah dengan lafaz yang betul, dengan ikhlas kerana Allah, Allah Taala akan tanamkan baginya. Maknanya Allah Taala berikan kepadanya satu pohon daripada pohon syurga. Kalau 10 pohon syurga, kalau 100 pohon syurga. Bayangkan kita kelak di hari akhirat, insya-Allah, jika kita mati dalam keadaan beriman, amin. Maka kita akan masuk dalam syurga. Serendah-rendah syurga bagi orang beriman ni, adalah 10 kali ganda muka bumi ni. Maka hendaklah kita banyakkan tanaman syurga kita di hari akhirat kelak. Dan la haula wala quwata illa billah ni maknanya apa? La haula an ma'siyatin illa bi'ismatillah wala quwwata an ta'atin illa bi'aunillah. Tidak ada daya kita melakukan taat, tidak ada daya kita mengelak daripada melakukan maksiat, melainkan Allah pelihara kita. Kita ni malam ni, kita berada di majlis ilmu, di Baitul Huda ni. Siapa yang pelihara kita? Untuk Allah Ta'ala bagi kita berada dalam majlis ni, bukan berada di kelab malam, bukan berada di sisi wanita-wanita berpakaian seksi, mendengar lagu-lagu nyanyian daripada artis-artis di kelab malam. Siapa yang menjadikan kita ada di sini? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelihara kita daripada pergi melakukan maksiat. Wala quwwata an ta'atin illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan kita melakukan taat melainkan Allah pelihara. Ini dah pukul 11 malam. Di dalam kita punya Google Meet pun masya-Allah ada hampir 30 orang yang berada dalam Google Meet. Kuat lagi untuk mendengar majlis ilmu. Siapa yang memberi kekuatan? Dalam Baitul Huda pun ada hampir 30 orang. Siapa yang bagi kekuatan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Dan juga zikir la haula wala quwata illa billah baik untuk orang yang mempunyai sakit seperti depression, anxiety, apa lagi, stres, dan sebagainya. Okay, dan sebagainya. Maknanya sakit yang berkaitan dengan jiwa. Sakit berkaitan dengan jiwa. Maka banyakkan ucap la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata pengarang, mungkin ini yang terakhir untuk malam ni, kita 16 hadis, minggu depan insya-Allah kita baca lagi. Kata pengarang, faslun fi sifatil kalami lillahi azza wa jalla. Itu fasal pada menyatakan tentang Allah Taala bersifat dengan sifat kalam. Itu yang ulama Melayu kita sebut Allah Taala Maha berkata-kata ataupun Allah Taala Maha berfirman. Kata pengarang, al-hadis as-sadis 'ashar. Hadis yang ke-16. Qala al-musannif bidahullah akhbarani Syekh Syuaib bin Muhammad Amin Al-Azhari ijazatan bi isnadi ila Imam Al-Bukhari. Syekh Syuaib bin Muhammad Amin ni adalah anak murid kepada Syekh Abdul Rashid Al-Falastini. Syekh Abdul Rashid Al-Falastini, yang mana Syekh Abdul Rashid Al-Falastini pernah menjadi mufti Pening. Pernah jadi mufti Pening. Subhanallah. Ini orang Melayu dulu. Orang Melayu dulu dan orang Arab dulu. Seperti Syekh Said Alwi Al-Haddad, mufti Johor. Dia jadi mufti Johor, tapi dalam masa sama dia ulama yang besar. Dia antara seorang muarrikh, pakar sejarah, pakar nasab Alwiyin, golongan apa nama? Ahlul Bait Nabi SAW. Dia antara pakarnya. Dia juga pakar akidah. Dia sebut dalam fatwanya di Johor,
barang siapa yang berpegang dengan akidah wahdatul wujud, yang meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk, dan Tuhan dengan makhluk itu tak ada beza. Tuhan adalah alam, alam adalah Tuhan, dan juga akidah hululiyah tadi yang kita dah bincang. Dia kata apa? Barang siapa yang berkeyakinan dengan wahdatul wujud, dia terkeluar daripada Islam. Pernikahannya terbatal. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Hartanya setelah mati akan menjadi faid, harta Baitul Mal. Tidak ditanamkan di perkuburan Islam. Itu fatwa daripada Syekh Said Alwi Al-Haddad. Kemudian Nabi SAW ila Imam Al-Bukhari, sampai kepada Imam Bukhari, annahu qala fi sahihi, bahwasanya dia berkata dalam sahihnya, hadatsana Yusuf bin Musa, hadatsana Abu Samata, hadatsana Al-A'mash an Khaythamata an Adi bin Hatim قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. Iaitu di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak, manusia semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya Allah Taala ni hisab yang cepat. Kalau hisab tu Allah Ta'ala, kata ulama, kalau hisab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata menggunakan huruf dan suara dan bahasa, sudah pasti hisab itu akan makan masa yang lama, berbilion manusia. Itu hujah akliyah yang diambil oleh ulama, istidlal daripada hadis Nabi SAW. Yakni apabila kita di hari akhirat kelak, kita akan dihisab oleh Allah, yang mana Allah Ta'ala akan berbicara dengan umat manusia. Tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa AS. Tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Dan Nabi Musa diangkat hijab untuk mendengar kalam Allah. Dan Nabi Musa faham daripada kalam Allah yang azali. Yang bukan huruf, bukan suara dan juga bukan bahasa. Begitu juga Nabi Muhammad, suatu Mi'raj, Nabi mendengar kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa. Wajib kita meyakini kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, tiada mula, tiada akhir, tiada henti-henti. Ini disebut oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yang mana kita akan masuk dalam Fiqhul Akbar nanti insya-Allah esok hari. Maka disebut dalam ni, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara mereka manusia ini dengan Allah mereka yang menjadi penterjemah. Kerana mereka faham daripada kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, yang bukan bahasa. Mereka faham kalam Allah. Adapun itu adalah sifat kalam Allah. Itu adalah sifat kalam Allah. Wala hijabun yahjubu. Dan tidak ada hijab yang berhijab mereka. Kerana hijab pada ketika itu diangkat. Kita dengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Adapun bila kita sebut Quran kalam Allah, Quran kalam Allah, maknanya apa? Maknanya ibarat bagi kalam Allah. Apa makna ibarat? Apa makna ibarat? Contoh, kita kata ini adalah api. Walaupun dia bukan api yang betul. Kalau saya tanya ni apa? Api. Contoh. Kita tulis API dekat papan putih. API. Maknanya orang tanya, apa? Api. Tak terbakar pun, janganlah buat lawak macam tu. Api, tulisan api, kita cakap api, tapi itu bukan api yang sebenar. Sama juga kalau kita tulis di papan putih, alif lam lam ha. Kalau orang tanya Allah, adakah kita sembah tulisan tu? Tidak. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tulisan tu ibarat sahaja. Tulisan tu ibarat sahaja. Okay? Jadi itu makna ibarat bagi kalam Allah yang azali. Quran itu, mushaf Al-Quran itu adalah ibarat bagi kalam Allah yang azali. Bukanlah dia sifat kalam Allah. Baik. Cukup setakat ini dulu untuk malam ni. Barakallahu fikum. Jazakumullah ta'ala. Kulla khair. Allah ta'ala a'lamu ahkam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah